Sekarang ni kita akan mulakan kuliah yang pertama, iaitu numerical method. Kodnya SSE 2393. Okay. Numerical method. Okay. Kita ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, 6, 7, 8 and 9. Dia ada 9 chapter untuk subjek ni. Jadi tiap-tiap orang mesti ada buku ni. Siapa yang belum ada boleh order sekarang. Okey, kita akan bincangkan bab yang pertama tentang non-linear equation ataupun persamaan tak linear. Okey, persamaan tak linear. Okey, banyak persamaan yang tak linear. Okey, misalnya ni fx sama dengan a plus equal to ax plus b. Ini adalah persamaan linear. Selain daripada persamaan macam ni, dikenali sebagai persamaan non-linear equation, persamaan tak linear. Okey, sebenarnya kita nak bagi persamaan tak linear sini, kita nak dapatkan roots ataupun punca. Punca dari segi grafnya, apakah nilai x yang menyebabkan fx ni sifar, iaitu di mana dia memotong paksi x. Okey, kalau grafnya adalah sini ada 4 roots, 4 punca bagi graf ni. Okey, okey. Mungkin kalau kita ada graf macam ni, dia menyentuh paksi x, ini maknanya dia adalah multiple root, makna ada banyak punca sini. Ataupun dia menyentuh paksi x di sini. Ini bukan satu punca. Ini banyak multiple root. Jadi teorem pertama ialah intermediate value theorem, iaitu ataupun teorem nilai perantaraan. Okey. Teorem ini mengatakan bahawa jika f adalah continuous atau selanjar dalam selang AB dan FB are opposite sign, tanda berlawanan, maka then fx equal to 0 has a root in dalam selang AB. Maknanya kalau dia berlawanan tanda, FA dengan FB berlawanan tanda, maka dia ada punca dalam selang AB. Okey, example yang pertama. Okey, locate, tentukan kedudukan punca bagi persamaan ni. Persamaan E negatif x eksponen negatif x minus x equal to 0. Okey, jadi kita diberi persamaan ini kita ambil sebagai fungsi fx. Fx equal to persamaan ni. Jadi kalau kita tulis persamaan sebagai dua bahagian, satu ialah E negatif x dan satu lagi ialah x, dan kita plotkan graf. Okey. Jadi grafnya bersilang pada selang 0, 1. Jadi maknanya ialah punca ni terletak dalam 0, 1. Okey. Jadi untuk tertusahkan, kita menggunakan teorem tadi, iaitu bila fx F0 gantikan 0 dalam fx, kita dapat 1.
gantikan X1 kita dapat ni, maka dia berlawan tanda. Satu positif, satu negatif. Ataupun dia less than 0, maka mengikut initial value theorem, iaitu teorem nilai perantaraan, intermediate value theorem, maka ada punca dalam 0, 1. Jadi punca, maka root terdapat dalam ni, simbol E sebalik ni ialah bahas in X star in 0, 1. Okey. Itu kita menggunakan graf. Jadi kalau diberi punca, show that the equation has a root in 0, 1. Maka kita boleh guna teorem tadi. Kita gantikan, kita ambil ini adalah fungsi yang diberi, ambil fx sama dengan ni. Okey, yang sebelah sini ni sebagai fx, gantikan 0 dalam persamaan ni, kita dapat 1. Ganti x1 dalam persamaan ni, kita dapat negatif 1. Maka dia adalah berlawanan tanda atau nilainya negatif. Maka mengikut intermediate value theorem ataupun teorem nilai perantaraan, maka terdapat punca fx0 dalam 0, 1. Okey. Jadi di sini ada latihan. Boleh cuba lakarkan dua graf. Okey. Lakarkan graf, misalnya lakarkan cos x equal to negative x, pecahkan 2. Yang 2 ni sin x equal to x minus 1, pecahkan 2 graf, dan boleh lakarkan graf dan boleh tentukan apakah di mana punca bagi persamaan tak linear ni. Okey, kaedah yang pertama kita akan bincangkan ialah bisection method, ataupun bahasa Malaysia ialah kaedah pembahagian dua sama. Bisection method. Okey, jadi kita ada FA, FB berlawanan tanda, maka punca terletak dalam AB. Okey, ini A, ini B asalnya. Jadi kita ambil A asal ni sebagai A0, A yang mula-mula. B ni sebagai B0, B yang mula-mula. Jadi dalam kaedah pembahagian sama ni, kita bahagikan selang ni kepada 2, iaitu C0. C0 ni caranya ialah kita ambil A0 tambah dengan B0 bahagi dengan 2, kita akan dapat C0 di sini. C0 di sini. Dan kita dapati tanda F0 adalah positif, FC0 adalah negatif. Jadi maknanya berlawanan tanda, maka puncanya terletak dalam A0 dengan C0. Okey, jadi kita dapat selang yang baru. Selangnya ialah kita ambil A0 sebagai A1, C0 sebagai B1. Okey. Jadi oleh kerana FA dengan FC berlawanan tanda, maka kita kekalkan A yang baru ambil sebagai A yang lama. Jadi B yang baru ni ambil C. Sebab asalnya ialah A0 dengan B0 besar ni. Jadi kita bahagi 2, uji tanda FA dengan FC berlawanan tanda, maka punca terletak di sini, iaitu ambil A baru sama dengan A lama, B baru sebagai C0. Jadi ni bukan punca, sebab FC dengan FB ni dia sama-sama negatif. Okey. Jadi punca tak ada dalam selang C0 B0. Ini adalah kaedah pembahagian dua sama. Jadi kaedahnya macam ni. Jika kita kira C0, okay? Jadi kalau C0 ni C0 ni sama A0 tambah B0 bahagi dengan 2, dapat C0. Kalau FC0 equal to 0,
Maknanya C0 ialah punca. Tak payah teruskan. Maka ambil C0 star, punca root sebagai C0. Kalau FAFC berlawanan tanda, maka kita kekalkan A. Kekalkan A, iaitu A baru sama A lama. Jadi B ambil C. Jadi kalau K yang ketiga ni mungkin FC dengan FB berlawanan tanda, maka kita kekalkan B. Okey, kekalkan B. Kekalkan B. Jadi A ni, C ni akan jadi A yang baru. Ini adalah kaedah pembahagian dua sama. Okey. Jadi kita teruskan B1 ambil B1 B1 A1 B1, lepas tu A2 B2 sampai ke AI BI. Kita akan berhenti kat sini jika F pada CI less than epsilon dan BI minus AI less than epsilon. Epsilon ni kita akan tentukan mengikut kiraan yang dikehendaki. Jadi apa dia epsilon? Tengok kepada pengiraan. Contohnya ialah example sini. Find the root of the equation A minus X equal to 0 dalam interval 0, 1 using bisection method. Ni. Use 3 decimal place in all calculation. Jadi 3 decimal place, saya ingat. 3 decimal place, ni. 3 decimal place, epsilonnya ialah ni ada 3 ni, 0.005. Ada 3 tempat perpuluhan decimal place, ada 3 berakhir dengan 5. Okey, 0.005. Kalau dia sebut dalam 2 decimal place, maka belakangnya ada 2, iaitu 0.05 saja. Kalau disebut dalam 4 decimal place, belakangnya ada 4, termasuk 5, iaitu 0.005. Kalau 4 DP, ingat bergantung kepada apakah pengiraan yang dikehendaki. Dalam soalan atau example, biasa disuruh menggunakan calculation dalam beberapa titik decimal place tertentu. Okey, dalam peperiksaan biasanya disuruh menggunakan 4 decimal place. Okey. Jika dikehendaki selain pada 4, akan dinyatakan dalam soalan. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat ialah diberi persamaan tak linear ni, ambil fx sama dengan sebelah sini, yang jadikan dia sifar. Jadi yang sini ialah fx. Jadi dalam bisection method, ci ambil ai plus bi dibahagi dengan 2 setiap kali. Maknanya c0 sama a0 b0 bagi 2. Okey, seterusnya. Jadi ada 3 kemungkinan. Okey, yang pertama ialah jika f pada ci ni, mana-mana ci less than epsilon, then let the root s star equal to ci. Jadi berhenti, ambil s star sama dengan ci. Mungkin tak pada masa C5 ke, C yang kelima dapat C5 less than epsilon, maka ambil S star sebagai sama dengan C5. Yang kedua, jika FAI CI less than 0, A dengan C berlawanan tanda, maka kekalkan A. Ni makna kekalkan A. Ambil AI plus 1, ni I yang baru lah, sama dengan AI yang dulu. Dan BI plus 1 ni maknanya B yang baru sama dengan CI. Kekalkan A, ambil B sebagai C. Mungkin yang ketiga ialah FC dengan FBI less than 0, iaitu berlawanan tanda. Maka kekalkan B. Ni B yang baru sama dengan B lama. Jadi A baru sama dengan C. Jadi stop the process. Kita akan berhenti.
apabila F pada CI less than epsilon, atau B tolak AI less than epsilon. Mana-mana itu terdahulu. Kalau dapat yang dulu pun berhenti, ambil S star sama dengan CI. Jadi kalau BI minus I less than epsilon pun berhenti. Dan ambil X star sama dengan CI. Jadi di sini ditunjuk cara penggunaan kalkulator. Ya. Okey. Penggunaan kalkulator. Jadi ini adalah kalkulator version yang lama, version ni. Jadi apa yang seruat ialah kita kena fix dulu. Okey, kita caranya ialah shift, tekan shift mod. Shift mod. Shift mod nombor 6 tekan shift mod, tekan nombor 6 tu, iaitu fix 0. Jadi pilih 3. Tu ada 09, pilih 3. Tekan 3. Jadi kalau nak uji ambil 10. 10 bahagi dengan 3. Dia bagi situ, dia bagi pecahan. Jadi nak jadi dia popular, you kena tekan lupa dah. Perpuluhan tekan lupa lah saya. Ni tekan ni, tekan button sini. Ni dekat dengan M plus ni, tekan sini. Dia akan bagi 3.333. Tekan lagi, dia akan bagi pecahan. Jadi kita nak buat dalam tempat pula, tekan sini, iaitu 3.333. Jadi ini adalah fix. Sekarang ni kita nak masukkan formula C. Masukkan C sama dengan A tambah B sama dengan A plus C sama dengan 2. Jadi caranya ialah tekan alpha, merah ni, alpha. Okay, clear dulu. Tekan alpha. Alpha, tekan C. C yang merah. C yang merah. Ni. Tekan C. Jadi dapat C. Tekan alpha lagi. Cari equal sama dengan yang merah. Merah ni. Atas ni. Tepat dengan soft yang merah. Tekan. Tu equal. C equal A bahagi dengan B. A bagi B bagi 2. Jadi tekan pecahan ni. Ini ada pecahan sini, tekan. 2 kali pecahan lah. Okey, semula saya tekan. Okey. Tekan alpha C
tekan alfa equal pecahan tekan sekali je. A tambah B, okey, alfa A tambah B, alfa B, alfa B, alfa B. Okey, turun ke bawah, tersa tu. Bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Okey. Jadi sekarang ni cuba kita nak simpan rumus ni, kita tekan calculate. Ni calculate. Calculate ni, calculate. A tanya berapa? Katalah 1. A katalah 1. Tekan 1. Tekan 1. Lepas tu dia tanya B. Tekan 1, tekan equal. 1 equal. Dia tanya B pula. B katalah 2. Tekan equal. Tekan equal bawah ni. Jawapannya ialah 3/2. Ataupun pecahannya ialah 1.500. Okey. Lepas tu kita nak masuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua ialah ni. F equal to persamaan tadi. E eksponen X minus X. Jadi jangan tekan AC. Jangan tekan AC. Biarkan rumus tu dalam tu. Jadi hanya tekan alfa. Tekan alfa. Tekan F. Cari F. F yang merah. Ni F. Ni F. Tekan F. Tekan alfa. Tekan equal. Sini equal. Lepas tu eksponen. Eksponen. Ni eksponen. Itu tekan shift E eksponen. Tu. Tekan shift eksponen negatif X. Negatif X alfa. Tekan alfa. Cari X merah. Ni. Okey, minus X. Turun bawah. Minus X. Alfa X. Alfa X. Okey. Itu adalah fungsi fx. Okey. Jadi kita boleh calculate. Cuba calculate. Calculate X katalah equal to 2 katalah. Tekan equal. Dia akan bagi negatif 1.865. Itu adalah fx. Jadi dalam kalkulator kita ni ada 2 rumus. Tekan button atas ni, button bulat ni tekan atas. Dia akan keluar C. Tekan bawah, dia akan ada F. Ada 2 rumus. Jangan tekan AC sudah, jangan tekan button AC ni. Kalau tekan button AC ni dia hilang. Okey. Jadi 2 rumus ni ada dalam kalkulator kita. Okey, sekarang ni untuk selesaikan masalah kita. Okey, kita buat satu jadual. Okey. Di sini ditunjukkan beberapa step penggunaan kalkulator. Ni. Kita panggil C. Kita calculate. Kita kata A0, B1 dapat C 0.5. Lepas tu panggil F. Panggil F sebab kita ada C dengan F. Tekan calculate.
Dia tanya F berapa, bagi tahu kosong, maka dapat F ialah 1. Panggil F, tekan calculate, F berapa, 1, dapat ni. Lepas tu panggil F, tekan calculate, dia tanya F berapa, 0.5, dapat ni. Jadi kita boleh guna kalkulator untuk buatkan satu jadual. Ni. Jadual. I ini ialah step. I kosong, step yang kosong, step yang pertama, yang mula. I kosong. Ini ialah AI, BI, CI, F pada CI, F pada AI, F pada BI, F pada CI. Jadi kita diberi A kosong, B kosong, ni ialah I kosong, A kosong, kosong, B kosong ialah 1. Ini ialah kita diberi selang yang pertama. Okey. Panggil C, calculate. Okey. Dia tanya A berapa, bagi tahu A kosong, B berapa, B1, dapat C. Okey, guna kalkulator. Panggil C. Kemudian panggil F. Panggil F. Ni F ni. Panggil F ni. F pada kosong. Jadi tekan calculate. F berapa? F ialah kosong. F kosong. Tekan equal. Dapat 1. Maknanya F pada AI, pada A kosong dapat 1. Lepas tu F calculate lagi. Tekan F dalam kalkulator, tekan calculate lagi. Dia tanya F berapa, bagi tahu F ialah 1. F 1. Dapat negatif 0.632. Okey. Dapat ni. Lepas tu F pada C. F panggil F, calculate. C berapa, F berapa sekarang ni? F ialah 0.5. 0.5. Dapat 0.107. Okey. Jadi penggunaan kalkulator, kita kira C, menggunakan kalkulator, kira F. FAI, mana F pada 0 dapat ni. F pada B, F pada 1 dapat ni. F pada C dapat ni. Okey, F pada 0.5 dapat ni. Jadi kamu kena pandai menggunakan kalkulator. Guna calculate. Masukkan dua rumus. Rumus A, rumus C sama dengan A tambah B. Ini ambil pensel, tulis ni ialah A besar, ini B, ini C. Maknanya ini A, B, C. Okey. Jadi kamu kena tahu cari satu nilai pada A, pada I equal to 0. I equal, pada step yang mula-mula dapat satu baris ni. Okey. Okey, sekarang ni macam mana nak pergi step yang kedua? Okey. Okey, kita dah ada step yang pertama di sini. Okey, macam mana nak pergi step, you tengok tanda FA dengan FC. Okey, mana yang berlawanan tanda? Dan FB dengan FC. Jangan tak payah uji FA dengan FB, sebab FA dengan FB memang dia berlawan tanda. AFA dengan FC, FB dengan FC. Ambil pensel, buat anak panah sini. FA uji dengan FC, FB uji dengan FC. Cari mana yang berlawanan tanda. Yang berlawanan tanda ialah FB dengan FC. Ni. B dengan C berlawanan tanda. Jadi B dengan C maknanya kekal, bila sebut saja B, C, kekalkan B. Maknanya kekalkan B maknanya next, B kekalkan maknanya 1 untuk B kosong, next 1 juga bawah ni nanti.
B1 ialah 1. Itu kekalkan B maknanya. Jadi A sekarang ni ambil C. A ni ambil C. Maknanya A di sini ambil C ni. Kekalkan B. Tengok kekalkan B. Dia tengok step yang kedua kita kekalkan B. Tu. B kekalkan 1 sin 1. Jadi sekarang ni kosongnya ialah tempat A ni. Jadi tempat kosong di sini ambil C sebagai A. Letak di sini A1 ni sebagai C. Sebagai C kosong. Jadi sekarang ni panggil rumus C. Okey, panggil rumus C. Kira apakah C bila A sama 0.5, B sama 1 dapat 0.750. Ni ialah C yang baru. Sekarang ni untuk mudah kita nak kirakan F pada A, F pada B, F pada C. Sebenarnya F pada A pada B ni dah ada atas tu. Jadi oleh kerana B kekal, FB pun kekal. Tak payah kira lah. Kalau kira pun dapat ni juga. Kalau B kekal, FB pun kekal. Okey. Jadi sekarang ni oleh kerana C jadi A, jadi FC ni jadi FA. Ni sini pergi sini. Jadi yang kosongnya sekarang ialah ni FC. FC ni kosong, jadi boleh kira. Panggil rumus F, calculate. Masukkan C ialah 0.75. Maka kamu akan dapat negatif 0.278. Okey. Jadi sekarang ni you dapat level yang kedua ni. Okey. Level yang kedua ni you dapat next. Untuk pergi next you uji. Macam saya sebut panel tadi, FA dengan FC, FB dengan FC. Cari yang mana yang berlawanan tanda. Jadi FA dengan FC ni berlawanan, satu positif, satu negatif. Bukan FB-FC, sebab FB-FC dia sama tanda. Jadi sekarang ni FA dengan FC kita dapati dia berlawanan tanda. FA dengan FC. Jadi sebut saja FA-FC, kekalkan A. Kekalkan A. Tadi FB dengan FC bertanda, kekalkan B. Sekarang ni FA dengan FC berlawanan tanda, kekalkan A. Jadi next nantinya A yang kedua ni sama dengan 0.5 juga. Sini sama. Okey. Dan C ni B yang baru akan ambil nilai C ni. Jadi tengok kita kekalkan A. A kekal. Ni A kekal ni. A kekal. A kekalkan, C jadi FB. Jadi guna A dengan B ni untuk kira C. Panggil rumus C. Okey, panggil rumus C. Ni C. A ialah 0.5, dapat 0. Okey, dapat C. Jadi sekarang ni untuk kira F pada A, F pada B, F pada C. Okey. F pada A pada B ada di atas ni. Tak payah kira. Oleh kerana A kekal, ni FA pun kekal. Okey. Oleh kerana B mengambil C, jadi FC ni jadi FB. Gini sini. Jadi yang kosongnya sekarang ialah sini. Kosongnya ialah tempat ni. Jadi panggil rumus F, calculate. FA 0.5, FB 0.75, maka dapat negatif 0.9. Okey. Jadi sekarang ni untuk pergi kepada next step, macam tadi juga uji tanda. FA dengan FC, FB dengan FC. Mana yang berlawanan? Okey. FA dengan FC, ni dah jumpa berlawanan. Jadi FA dengan FC berlawanan tanda, maka kekalkan A. A kekal. Nanti A kekal. Jadi C ni ambil C menjadi B. Jadi kekalkan A. Kekalkan A. Okay. C jadi B. Kira C. Kira FA, FB, FC. Dan uji tanda. Untuk pergi next step. Uji tanda FB dengan FC berlawanan. Jadi maknanya di sini
Kita kekalkan B. Ni B kita kekalkan. Tengok B kita kekalkan. B kekalkan. C ni menjadi nilai A ni ambil nilai C. Jadi kira FC dan seterusnya. Kita akan buat ni seterusnya. Kita akan berhenti pada step yang ke-7. Sebab F pada C ni nilainya 0.00, dia less than epsilon. Epsilon kita ialah 0.005. Negatif 0.06 ni dia kurang nilai mutlak dia. Nilai mutlaknya ialah 0.06. Dia greater than epsilon. Tak boleh berhenti Okay. Jadi kita berhenti pada step yang ke-7. Okay. Kalau kita tengok kalau FB tolak FA, A tolak B ialah 0.08. Ini tak boleh ambil B tolak A, ambil FC. Kalau B tolak A masih bersama epsilon, jadi oleh kerana ni kurang epsilon kita berhenti Kita beri sebab FC ni. Kita dapat T F pada C7, F pada C, ni ada garis ni. Dua garis ni penting. Dua garis ni maknanya ialah nilai mutlak. Dua garis ni ialah, kalau sini dua garisnya ialah 0.06. Tak boleh berhenti. Sini ialah 0.0 less than epsilon. Maka punca kita ialah S star ialah sama dengan C yang ke-7. Mana C yang ke-7? Ni C, ni yang ke-7. Ni ialah 0.0568. Ni ialah jawapan. Jadi dalam matematik kita boleh cek jawapan kita. Ni cara nak cek ialah gantikan dalam persamaan X ialah negatif 0.567 ni. Ganti kita akan dapat T dia ialah 0. Jadi ini adalah jawapan yang kita kendaki. Kita boleh cek jawapan ni betul atau salah. Okey. Jadi kamu boleh tengok video ni berulang kali dan cuba buat latihan. Okey. Jadi kalau exercise 1 ni tunjukkan bahawa ada punca dalam mana you ganti 1 dapat nilai, ganti 2 dapat nilai. Adakah dia berlawanan tanda? Kalau 1, 2 berlawanan tanda, maka dia ada punca dalam 1, 2. Dan buat menggunakan bisection method, cari apakah punca dalam 1, 2. Okay. Show that ada root dalam 1, 2, you uji tanda. F ada 1, F ada 2 berlawanan tanda, maka Fx sama 0 di sini ada punca dalam 01. Okey. Soalan yang kedua ni, using bisection method. Okey. Ni punca dia. Punca ni dalam 01. Mulakan dengan 0 dengan 1. Mulakan 1, 2. Menggunakan 01. Menggunakan bisection method. Okay. Soalan yang ketiga ni, sini susah sikit sebab dia tak bagi punca di mana. Jadi apa yang kamu perlu buat ialah lakarkan 2 graf. Okay, lakarkan 2 graf. Tunjuk di mana puncanya. Determine the interval that contain the root. And then find the root using bisection method. Okay. Lakarkan 2 graf. B ni lakarkan 2 graf. Pecahkan 2 ni. Lakarkan 2 graf. Pecahkan 2, lakarkan 2 graf. Jadi dapatkan selanya dan guna bisection method. Okey. Jadi ni ialah kaedah pembahagian 2 sama. Okey. Untuk ni saya nak bagi tugasan. Jadi kamu kena buat tugasan. Okey. Buat soalan 2
soalan B dengan C. Soalan 2 B dengan C. B dengan C. Okey, ajak perhatikan. Soalan B ni ada cos. Bila ada cos dengan sin, tangent sebagainya, kalkulator you kena set dalam radian. Okey, dalam radian. Okey. Dalam radian. Syihmu. You tekan shift mode. Nombor 4 tu, radian. Pilih nombor 4. Sekarang kalkulator dalam radian. Okey. You kena set kalkulator dalam radian. Okey, kita berhenti di sini untuk kuliah ni. Nanti kita akan sambung kuliah yang berikutnya.